اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الغني الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والقول السديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hanya tinggal beberapa hari lagi umat Islam seluruh dunia akan menyambut kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Marilah sama-sama kita manfaatkan di hari-hari terakhir bulan Syaban ini untuk terus gigih membuat persiapan rapi bagi menyambut bulan Ramadan. Moga segala perancangan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan terang sekali akan tujuan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Jika diteliti ayat ini, akan terlihat dua maksud yang amat menarik sekali bagi umat Islam untuk memikirkannya. Pertama, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa mesej Islam yang merupakan rahmah bagi sekalian alam. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri merupakan mesej Allah, mesej rahmah kepada semesta alam. Melalui kedua-dua maksud di atas akan tergambar bahawa ke mana sahaja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dan ke mana sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada, niscaya di situ ada rahmah dan akan terasa tersebarnya rahmah, kedamaian dan kebaikan. Nilai rahmat inilah juga yang telah mewarnai kehidupan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in di saat mereka membawa mesej ajaran Islam di seluruh pelosok dunia.
Mereka adalah golongan yang sentiasa peka untuk berada di barisan awal di dalam menyebarkan prinsip dan nilai-nilai murni yang universal kepada umat manusia. Mereka berhak mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Yang bermaksud, dan demikian pula kami menjadikan kamu, yakni umat Islam, umat yang adil dan umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi di atas perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, sifat suka membuat kebaikan, berlumba-lumba membuat kebajikan, dan peka agar sentiasa berada di barisan hadapan dalam membuat sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada seluruh alam dan bukan sahaja masyarakat Islam, adalah suatu sifat yang amat digalakkan oleh Islam. Dalam hal ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lan yashba'al mu'minu min khairin yasma'hu hatta yakuna muntahahul jannah." Maksudnya, seorang mukmin itu tidak akan merasa cukup membuat kebaikan yang didengarnya sehingga dia wafat dan dimasukkan ke dalam syurga. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ruang untuk membuat kebaikan dan kebajikan kepada seluruh makhluk amat banyak sekali. Disturi itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Salihin telah meletakkan satu bab yang diberi judul penjelasan tentang banyaknya jalan untuk membuat kebaikan. Dalam bab tersebut, beliau menghimpunkan pelbagai hadis yang menganjurkan perbuatan baik sama ada kepada manusia, binatang dan juga persekitaran. Sehubungan dengan itu, umat Islam hari ini harus merasa yakin dengan prinsip dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan mereka harus menjadi pelopor setiap kebaikan di mana jua mereka berada, secara khusus ketika mereka berinteraksi sesama manusia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 3 minggu yang berturut-turut mimbar Jumaat memperkatakan soal hubungan manusia sesama manusia, sama ada tidak kiralah sesama yang Muslim ataupun saudara seinsan yang lain. Di saat kita berinteraksi dengan mereka, contohilah pribadi Rasulullah SAW yang bersifat rahmah dan yang membawa rahmah kepada sekian alam. Jadilah kita sebagai masyarakat Islam Singapura yang menjadi contoh terbaik dalam setiap kebaikan dan kebajikan. Pastikan tingkah laku kita serta tutur bicara kita itu sentiasa indah dan mulia. Jangan disebabkan keburukan akhlak dan budi pekerti kita ini menjadi hijab. Kita ini menjadi hijab yang menutupi keindahan ajaran murni Islam di mata umat manusia. Dengan kedatangan Ramadan ini, ketika mana kita sebagai sebuah masyarakat lebih giat menabur bakti dan melakukan kebajikan, pastikan kebaikan dan rahmah dapat menyentuh setiap individu yang berurusan dengan kita. Tidak kira bangsa maupun agama. Sebagai contoh, sudah menjadi tradisi masyarakat Islam Singapura untuk berkongsi juadah bersama jiran tetangga mereka yang Islam maupun yang bukan Islam pada setiap Ramadan. Teruskanlah budaya ini, mudah-mudahan ia menjadi pemangkin kepada kedamaian, persefahaman dan bahkan perasaan saling menghormati yang berpanjangan. Saudara, dalam dunia yang menyaksikan pelbagai konflik dan perkelahian, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pelopor kedamaian. Berdoalah mudah-mudahan Allah meletakkan kunci kebaikan di tangan kita dan generasi kita seterusnya. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama di penghujung bulan Syaban untuk terus bermuhasabah. Muhasabah sebagai umat Islam yang cinta kepada kebaikan, cinta kepada kedamaian dan cinta kepada kesejahteraan umat manusia. Muhasabah sebagai umat Islam yang harus
yang harus menyebarkan risalah rahmah di mana jua kita berada. Marilah kita mengangkat tangan serta memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diperkenankan segala hajat-hajat kita. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami hadir di penghujung bulan Syaban ini mengharapkan redha dan rahmat-Mu. Tiada daya dan upaya kami melainkan hanya dengan bantuan serta pertolongan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, curahkanlah kami dengan kasih sayang-Mu, bantulah kami dengan inayah-Mu, kukuhkanlah ikatan persaudaraan di antara kami dengan mahabbah kerana-Mu, padamkanlah segala kesalahan kami dengan pengampunan-Mu, terimalah segala amal ibadah kami dengan setinggi-tinggi ganjaran di sisi-Mu. Allahumma ya Fattah ya Alim, kami memohon kepadamu agar Engkau jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang dapat membersihkan hati dan jiwa kami, Ramadan yang meninggikan martabat kemanusiaan kami, Ramadan yang menyuburkan rasa kesyukuran kami, Ramadan yang melahirkan rasa cinta di antara kami, Ramadan yang meneguhkan pendirian kami, dan Ramadan yang membawa rahmah bagi segenap alam ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatad taibin. آمين يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم، أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإدغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فلا صلوا وسلموا على نبي المصطفى خير الأنام، فقد أمر الله بذلك حيث قال في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. وارض اللهم عن أفضل أمته بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعن الزاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن جامع سور القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن ستة الباقين من العشرة الكرام البررة والذين بايعوا نبيك تحت الشجرة، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر أمة حبيبك واجعلنا منهم، اللهم اهدي أمة حبيبك واجعلنا منهم، اللهم ارحم أمة حبيبك واجعلنا منهم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا